Pembentangan kita yang seterusnya adalah pembentangan daripada Syahrul Afzan bin Syamsul Ali, guru prasekolah daripada SK Pusraya, Kampung Kepayang, Perak, yang bertajukkan Kit Ma'ikah, pelaksanaan PDPR meningkatkan motivasi dalam kalangan murid prasekolah orang asli SK Pusraya ketika pandemik COVID-19. Jadi tanpa memasa majlis dengan segala hormat yang persilakan Encik Syahrul Afzan bin Syamsul Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis. Saya Syahrul Afzan bin Syamsul Ali. Maaf, bukan guru besar tetapi guru prasekolah SK Pusraya di Kinta Utara, Perak. Okey, yang mana muridnya adalah 100% murid orang asli yang terdiri daripada kaum Semai dan Temia. InsyaAllah saya akan bawa tuan dan puan menelusuri perkampungan orang asli di Pusraya. Mari sama-sama bersama dengan saya. Dan ini amalan kajian saya, iaitu Kit Ma'ikah, meningkatkan motivasi murid prasekolah orang asli ketika pandemik COVID-19. Apa itu Ma'ikah akan saya terangkan pada slide seterusnya. Baiklah, kita sedia maklum bahawa dunia digemparkan dengan kehadiran wabak coronavirus. Secara tidak langsung memberi kesan bukan sahaja kepada kesihatan yang menyebabkan kematian, bahkan ianya juga memberi kesan kepada institusi pendidikan. Kita dapat melihat bila ada pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, sekolah ditutup, kemudian dibuka semula dan ditutup semula. Okey, kita berada di rumah dalam tempoh masa yang agak lama dan panjang. Ini ditambah lagi dengan kawasan sekolah saya sendiri, sukarnya jaringan ataupun rangkaian internet di kawasan-kawasan kampung. Ada tu ada tapi tidak banyak. Okey. Dan apabila sekolah dibuka pada Julai 2020, sedikit perhatian awal yang saya buat, saya mendapati tingkah laku anak murid saya dalam keadaan yang begitu pasif. Sukar untuk berinteraksi, apatah lagi dengan adanya SOP dan penjarakan sosial, dan ini secara langsung menafikan hak mereka untuk bermain. Dan mereka juga seharusnya meneroka sifat semula jadi mereka ingin tahu. Apabila ada SOP penjarakan sosial, secara tak langsung menafikan hak mereka, dan secara tidak langsung juga menyukarkan saya untuk mencapai objektif yang terkandung dalam kurikulum standard prasekolah, yang mana objektif yang pertama, murid seharusnya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Apatah lagi bila adanya sukar untuk berkomunikasi dan secara tak langsung kehadiran murid sedikit merosot ataupun tidak hadir, tidak datang dan tidak datanglah. Okey, dan ini menjadikan mereka dalam konteks tidak ataupun kurang bermotivasi untuk bersekolah. Okey, pada masa yang sama juga saya melaksanakan sedikit semakan dokumen yang mana pada awal bulan Mei, ketika itu belum ada lagi dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia modul panduan PDPR, pihak inisiatif sekolah kami sendiri melaksanakan modul pembelajaran yang kami gelarkan modul pembelajaran PKP. Okey, melalui semakan tersebut, daripada 25 orang murid yang terima dan serah kembali kepada saya hanya 10 orang sahaja, dan lebih menjadikan lagi hanya 2 orang murid sahaja yang melengkapkan tugasan tersebut, dan modul tersebut juga didapati dalam keadaan koyak dan kotor. Ini adalah sikap lah. Okey, dan ini menjadi persoalan kepada saya, kenapa ianya berlaku, dan saya cuba berbual ataupun bertemu bual dengan ibu bapa, dan rata-rata mereka menyatakan mereka bukan sahaja tidak ada barang keperluan asas dapur seperti beras dan sebagainya, tapi mereka juga tidak mampu untuk menyediakan barang ataupun fasiliti pembelajaran kepada anak mereka, sebagai contoh pensel, gunting dan sebagainya untuk proses pembelajaran yang berada di rumah ketika itu. Dan kita sedia maklum bahawa tahap pendidikan ibu bapa orang asli ketika itu sangat sederhana. Ditambah pula dengan tahap literasi digital mereka yang berlakunya pandemik COVID-19 ini, dapat melihatkan bahawa tahap literasi digital mereka dalam keadaan yang begitu rendah.
ini saya kongsikan sedikit yang mana apabila datang seorang ibu tu dari seorang anak darjah 3, ada modul pembelajaran yang sepatutnya scan barcode tersebut. Apa yang dia datang kepada saya, cikgu macam mana nak scan modul ni, barcode ni? Saya tanya balik semula, akak ada data internet tak? Ada cikgu. Boleh call tak? Boleh. Semuanya boleh lah maknanya. Lengkap. Apa yang dia cuba sampaikan dan dia cuba scan, dia tunjuk pada saya scan macam ni cikgu. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kenapa tak boleh? Mereka menggunakan scan My Sejahtera. Okey. Kita nampak macam kelakar kan, tapi sebenarnya itu adalah pendidikan yang seharusnya kita beritahu. Salah, ini untuk lokasi-lokasi tertentu. Barcode yang untuk scan adalah kod yang untuk kita, yang mana dalam web dan sebagainya, yang kita boleh akses sesuatu aplikasi tersebut lah. Okey, dengan adanya jurang keterbatasan yang melebar, ditambah lagi dengan kehadiran wabak ini makin melebar, dan sukarnya sebagai kami pelaksana, sebagai guru prasekolah untuk mengecilkan jurang tersebut. Okay, dan ini adalah objektif saya, ada 4. Yang pertama, meningkatkan motivasi murid. Yang kita sedia maklum bahawa dalam konteks pandemik ini kelesuan pembelajaran tu agak sukar untuk menarik minat mereka terhadap pembelajaran. Okey, secara langsung meletakkan PDPR tu dalam konteks yang bermakna, dan saya juga melihat bahawa pelibatan ibu bapa itu satu perkara yang seharusnya kita pengaruhi mereka untuk mempengaruhi anak mereka yang berada di rumah. Okey, pelibatan yang positif dalam kalangan ibu bapa, dan saya juga meletakkan saya sebagai guru bersedia dalam apa jua situasi yang tidak menentu, kejap buka, kejap tutup sekolah kan. Okey, itu adalah objektif saya, dan ini adalah pelaksanaan kit saya, itu kit Maigah. Okey, saya menyatakan saya menggunakan kajian tindakan penyertaan. Kenapa saya menyatakan tindakan penyertaan? Okey, kerana saya seharusnya memahami latar belakang mereka, sosioekonomi mereka dan persekitaran mereka. Bukannya saya melihat apa yang saya ada dan apa yang saya perlukan. Saya seharusnya melihat apa yang mereka ada dan apa yang mereka perlukan untuk pembelajaran di rumah. Kerana secara asas, secara mudahnya untuk kita faham, saya seharusnya meletakkan kaki saya dalam kasut mereka. Saya juga mengaitkan dengan sistem ekologi manusia. Bukan hanya ada sistem ekologi alam sekitar, tapi sistem ekologi manusia ini harus dilihat siapa kanak-kanak itu di tengah dan siapa yang mempengaruhinya. Okay, yang ini, sistem ini dinyatakan oleh Yuri Pompenpener. Okay, kita melihat bahawa ibu bapa sangat penting untuk mempengaruhi mereka ketika berada di rumah. Dan kit Maigah, Maigah membawa maksud pertanyaan apa khabar. Ia bukan sekadar pertanyaan apa khabar. Ia seolah-olah seperti adat kebiasaan kita, apabila bertandang ke rumah orang, kita membawa buah tangan, bukan? Dalam konteks pandemik COVID-19 ini, bila tak dapat bersemuka dengan anak murid saya, apa yang saya lakukan? Saya membawa buah tangan kit Maigah untuk diberikan pada anak murid saya, yang dalam tersebut ada modul pembelajaran, alat tulis, mainan yang sesuai dengan mereka, dan sedikit makanan ringan untuk menarik minat mereka. Dan saya laksanakan 2 fasa. Fasa pertama, fasa kedua, selama 2 minggu untuk fasa pertama, 2 minggu untuk fasa kedua. Okay, dan ini dapatan saya, seperti mana saya nyatakan sebelum ini, 2 sahaja yang kembali yang lengkap dan 10 yang kembalikan modul tersebut pada saya. Dan apabila PDPR dilaksanakan pada bulan 10, kit Maigah itu dilaksanakan, sedikit peningkatan, 20 orang murid menghantar semula kepada saya dan 16 orang untuk fasa 1, dan manakala meningkat sedikit pada fasa yang kedua, 18 orang melaksanakan tugas yang terdapat dalam modul tersebut. Kita boleh lihat pada wajah mereka di sebelah paparan skrin. Mereka begitu seronok dan teruja. Senyuman mereka memberi 1001 kisah. Bagi kita ini kecil, tetapi bagi mereka, saya harap tuan-tuan faham. Okay, secara tidak langsung motivasi mereka dapat ditingkatkan, dan pelibatan ibu bapa juga dilihat positif. Kenapa saya mengatakan positif? Ada ibu bapa yang lain daripada tahun 2, 3 dan sebagainya menyatakan, cikgu, kami punya tak dapat bersama dengan prasekolah. Tak apa, nanti kemudian cerita itu. Okay? Dan dapatan lain juga saya mendapati melalui kit Maigah ini terdapat murid saya terlalu berfokuskan kepada ganjaran. Okey, maknanya katanya murid ni terlalu melihat apa yang ada dalam kit tersebut. Maknanya mereka terpaksa siapkan dan sebagainya untuk dapatkan kit yang kedua. Walau apa jua cara, mereka nak dapatkan kit yang kedua. Dan ini timbul kepedulian dan keterlaluan. Ini saya kaitkan dengan pelibatan ibu bapa yang positif tadi. Kerana ibu bapa terlalu peduli apabila mereka melihat anak mereka nak dapatkan kit yang seterusnya, mereka sendiri yang siapkan tugasan anak mereka. Okey?
Dan masih juga terdapat modul yang koyak dan kotor. Untuk kajian yang seterusnya, mungkin boleh dibuat dalam bentuk penilaian. Apabila modul diserahkan kembali, dinilai dan diberikan ganjaran. Okey. Seterusnya modul interaktif. Modul interaktif ni modul yang sesuai dengan persekitaran mereka, yang ada emosi apabila dalam kertas tu. Ia bukannya saja teknologi, tapi ia melihat kepada pemudah cara. Dalam modul tersebut ada emosi yang boleh murid pilih, sama ada sedih, gembira ataupun sakit. Okey. Dan boleh dilaksanakan juga projek mini bersama dengan ibu bapa. Apabila penlibatan ibu bapa positif, kita boleh letakkan dalam konteks ibu bapa menolong murid melaksanakan projek, contoh kraft tangan, bercucuk tanam dan 3R sebagainya lah, sesuai dengan mereka. Okey, rumusan saya. Kit Maigah meningkatkan motivasi murid prasekolah orang asli ketika pandemik COVID-19 adalah BOR. BOR membawa maksud baik. Okey, kita seharusnya percaya pada proses bahawa apabila motivasi itu dapat ditingkatkan, insya-Allah pembelajaran itu akan dapat diteruskan. Kita harusnya meraihkan kepelbagaian demi pendidikan dan kelestarian orang asli. Kecil bagi kita dan tuan-tuan dan puan-puan, tapi besar bagi mereka. Itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Syarul Afzan. Dipersilakan sekiranya ada sebarang persoalan. Okey, kita ada satu soalan, dipersilakan. Mat. Boleh. Okey, terima kasih. Baik, modal dan kos. Ini boleh saya perincikan. Untuk seorang murid saya peruntukkan RM10. Okey. Dan alhamdulillah dalam fasa pandemik ataupun PKP, ada orang yang sudi menyumbang untuk melaksanakan modul pembelajaran di rumah bagi anak-anak orang asli. Dan secara keseluruhannya adalah RM250 lah untuk satu fasa. Untuk fasa kedua RM500. Harap jelas. Ada sikit sumbangan dan bantuan daripada inilah. Baik, ada lagi soalan? Okey, nampaknya itu sajalah soalan. Baik, terima kasih kepada Cikgu Syarul Afzan bin Samsul Ali, Guru Prasekolah SK Pusraya Kampung Kepayang, Perak.